Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali ke sesi PDPR Pendidikan Islam tahun 3. Tajuk hari ini adalah pengajaran surah Al-Fatihah, yang tajuk utamanya adalah ayat kefahaman surah Al-Fatihah bahagian kedua. Kriteria kejayaan pada hari ini adalah kamu, iaitu murid, dapat menyenaraikan pengajaran surah Al-Fatihah dengan betul. Sebelum kita memulakan pembelajaran hari ini, kita ulang kaji dulu erti surah Al-Fatihah yang telah kita pelajari beberapa minggu yang lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, yang menguasai hari pembalasan. Hanya kepadamu, ya Allah, kami menyembahmu. Ya Allah, hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang Kau gunakan nikmat kepada mereka. Bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, yang menguasai hari pembalasan. Hanya kepadamu, ya Allah, kami menyembahmu. Ya Allah, hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang Kau gunakan nikmat kepada mereka. Bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Baik, itu tadi adalah pengertian surah Al-Fatihah dalam nasyid. Saya harap kamu semua telah cuba menghafal. Baik, kita teruskan dengan tajuk hari ini, pengajaran surah Al-Fatihah. Pengajaran surah Al-Fatihah ini berkait rapat dengan kandungan surah Al-Fatihah, berkait rapat dengan maksud dari kandungan surah Al-Fatihah. Baik, pengajaran yang pertama, kandungan surah Al-Fatihah yang bermaksud puji-pujian kepada Allah dan membesarkan keagungannya. Pengajaran yang dapat diambil adalah, yang pertama, mulakan sesuatu pekerjaan dengan basmalah. Apa dia basmalah? Basmalah adalah ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Baik, mulakan apa saja pekerjaan
perlakuan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, kita hendaklah sering mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah ucapkan ketika kita mendapat sesuatu yang sangat kita sukai, rezeki yang sangat kita harapkan kita dapat, ucaplah Alhamdulillah. Dapat pemberian daripada seseorang, ucaplah Alhamdulillah. Seringlah mengucapkan Alhamdulillah. Pengajaran yang kedua daripada kandungan surah Al-Fatihah yang bermaksud Allah Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Pengajaran yang kita dapat ambil adalah yang pertama, kita hendaklah berkasih sayang sesama makhluk. Makhluk maksudnya manusia, haiwan dan juga tumbuh-tumbuhan. Ketiga-tiga perkara ini termasuk dalam makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak dibenarkan untuk memusnahkan tumbuh-tumbuhan sewenang-wenangnya. Begitu juga dengan haiwan. Kita tidak dibenarkan menyiksa ataupun menyakiti haiwan sesuka hati. Contohnya, membaling batu ke arah anjing-anjing yang berkeliaran. Tak boleh. Tidak dibenarkan. Baik. Yang kedua, meraih pahala sebanyak-banyaknya. Meraih ni maknanya apa? Mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya, sebanyak mana yang boleh kita kumpulkan. Macam mana nak kumpul pahala? Lakukan kebaikan. Sebab Allah itu Maha Pemurah. Apa sahaja perbuatan baik, walaupun sekecil zarah, pasti ada ganjarannya. Apatah lagi kebaikan yang besar. Jadi, buatlah kebaikan sebanyak-banyaknya untuk pahala sebanyak-banyaknya. Kandungan surah Al-Fatihah yang bermaksud ikrar mentauhidkan Allah. Ikrar mentauhidkan Allah. Baik, pengajaran yang dapat kita ambil adalah yang pertama, kita hendaklah menunaikan solat sebagai bukti kita orang Islam yang beriman kepada Allah, yang sentiasa mentauhidkan Allah. Mereka yang mentauhidkan Allah akan sentiasa menunaikan solat. Dan yang kedua, memohon pertolongan hanya kepada Allah. Bila mentauhidkan Allah maknanya mentunggalkan Allah, tiada Allah selain daripadanya. Maknanya apa-apa saja permohonan, minta pada Allah. Tak perlu minta pada orang-orang yang kononnya mampu memberi apa yang kita nak. Contohnya bomong, pawang, dukun. Tak perlu. Mintalah pada Allah, berdoalah dengan cara yang bersungguh-sungguh. Pengajaran yang seterusnya yang keempat, kandungan surah Al-Fatihah yang bermaksud doa diberikan hidayah dan berada di jalan yang diredai Allah. Pengajaran yang boleh kita ambil adalah yang pertama, kita diwajibkan belajar agama sebanyak mana setinggi umur yang kita ada. Belajar agama selama mana sekalipun, ilmu agama itu tidak akan habis. Tingkatkan ilmu agama untuk mendapatkan keredaan daripadanya. Semakin banyak ilmu agama yang kita timba, semakin banyaklah perkara-perkara yang wajib kita buat, yang perlu kita buat, yang harus kita buat, kita akan laksanakannya dengan baik dan sempurna. Dan yang kedua, bersahabat baiklah dengan rakan-rakan yang baik. Ada perumpamaan menyebut bahawa nak tengok siapa diri kita, tengoklah sahabat kita. Baiknya sahabat kita, maka baiklah diri kita. Jadi carilah sahabat yang mampu membawa kita ke syurga. Baik, pengajaran telah selesai. Sekarang kita nak tengok pula
Mengapa kita mesti mengamalkan pengajaran surah Al-Fatihah tadi? Pengajaran yang kita pelajari tadi, kita perlu amalkan dalam kehidupan seharian kita. Kenapa? Baik. Kepentingan mengamalkan pengajaran surah Al-Fatihah yang pertama, mengakui keagungan dan kebesaran Allah. Orang yang mengamalkan pengajaran surah Al-Fatihah sentiasa mengakui keagungan dan kebesaran Allah. Yang kedua, orang yang mengamalkan pengajaran surah Al-Fatihah sentiasa berusaha melipat gandakan amalan. Maksudnya apa? Akan cuba sedaya upaya untuk menambahkan amalan-amalan yang baik supaya mendapat pahala yang banyak dan masuk ke syurga dengan amalan-amalan tersebut. Yang ketiga, membentuk akidah yang kukuh, iaitu mengamalkan pengajaran surah Al-Fatihah ini akan membentuk akidah yang kukuh. Akidah ni apa maksudnya? Akidah ni adalah iman. Iman yang kukuh ke dalam diri kita akan kita dapat kalau kita mengamalkan pengajaran surah Al-Fatihah. Baik. Mengamalkan pengajaran surah Al-Fatihah juga akan menjadikan kita orang Islam yang berakhlak mulia. Akhlak mulia ni maksudnya apa? Berkelakuan baik. Sebab surah Al-Fatihah ini memberitahu bahawa Allah suka pada mereka yang sentiasa membuat kebaikan. Akhlak mulia adalah satu kebaikan. Baik. Setakat itu saja pembelajaran kita hari ini. Ustazah harap kamu semua dapat memahami setiap satu persatu penerangan Ustazah tadi. Seandainya tidak faham, ulangi video Ustazah ini ataupun boleh bertanya terus pada Ustazah. Untuk itu, Ustazah akhiri pembelajaran hari ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar dan jumpa lagi.